Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada yang sedang menonton. Okey, kita masih lagi dalam tajuk bab 1 ubahan matematik tingkatan 5. Untuk video cikgu kali ni, cikgu nak fokus kepada ubahan songsang. Okey, kita akan lihat lebih lanjut berkaitan dengan cara-cara untuk kita menyelesaikan soalan melibatkan ubahan songsang. Okey, cikgu ambil soalan daripada buku teks muka surat 23 dan 24, latihkan diri 1.2b. Kita akan tengok satu persatu. Okey, soalan yang pertama, para pelajar boleh baca soalannya. Okey, dalam untuk menentukan y dan x tadi berhubung secara ataupun berubah secara songsang, maka apa yang kita perlu lihat adalah kita tentukan sama ada nilai k itu ataupun pemalar bagi hubungan itu adalah sama. Okey, bagi mana-mana pasangan, nilai k mesti sama. Okay, kalau nilai K itu berubah, maksudnya lain pasangan, lain pula nilai K, itu bermaksud Y itu tidak berubah secara songsang dengan X. Okay, kita tengok soalan A. Kat sini hubungan yang dinyatakan adalah Y berubah secara songsang dengan X. Maka kita boleh dapat tulis kat sini. Dan dalam persamaan Y sama dengan K per X, di mana untuk mencari nilai K adalah dengan cara X darab dengan Y. Okay, kita akan pilih 3 pasangan nilai X dan Y. Dan kita akan lihat nilai K-nya. Okay, pasangan yang pertama cikgu pilih X1, Y6 dan nilai K-nya adalah 6. Manakala nilai X dan Y yang kedua adalah nilai nilai X 1/2, cikgu tukar kepada 3/2 sebab nanti senang nak kira. Dan Y bernilai 4. Jadi bila cikgu kira, cikgu dapat K juga bernilai 6. Okay, kita tak boleh tengok kedua-dua nilai K ini adalah sama, maka kita nak buat kesimpulan. Tapi perasan atau tidak, sebenarnya ada satu nilai K, iaitu pasangan bagi X3 dan Y1, K-nya bernilai 3. Jadi daripada sini dapat kita tengok nilai K-nya itu tidak sama untuk ketiga-tiga situasi. Maka kesimpulan yang dapat kita nyatakan adalah Y tidak berubah secara songsang dengan X. Okey. Okey, untuk soalan B, hubungan antara Y dan X adalah Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Maka dapat kita tulis dalam bentuk persamaan Y sama dengan K per X kuasa 2, di mana K ialah X kuasa 2 darab Y. Okey, pilih 3 pasangan So kat sini cikgu pilih X1, Y 3.6 dan cikgu dapat K bernilai 3.6. Kemudian X4, Y 0.225, di mana nilai K-nya juga 3.6. Dan cikgu pilih X sama dengan 3, Y sama dengan 0.4, di mana nilai K-nya juga adalah 3.6. Jadi untuk ketiga-tiga pasangan, nilai K adalah sama, maka dapatlah kita nyatakan Y berubah secara songsang dengan X, di mana Y ini dalam bentuk ubahan, Y berkadar secara songsang dengan X kuasa 2 tadi. Okey, kemudian soalan kedua. Kat sini cikgu terus kepada soalan nanti para pelajar boleh rujuk balik soalannya. Okey, tentukan sama ada I berubah secara songsang dengan R dengan menggunakan, kita kena lukis graf. Okey, kat sini cikgu guna kertas graf dan kita lukis dulu paksi untuk X dan juga paksi untuk Y. Paksi X adalah 1/R. Okey, untuk memudahkan kita nak plot graf, kita disebabkan paksi X adalah 1/R, maka untuk nilai R tadi kita terus bahagi 1 bahagi R. Jadi 1 bahagi 42, 1 bahagi 35, 1 bahagi 30 dan seterusnya lah. Okey, bila kita dah ada nilai dalam bentuk perpuluhan, ni kena kreatif lah untuk kita tentukan skala yang kita nak guna untuk paksi X dan juga paksi Y. Okey, so dengan skala yang dah siap ni, kita akan plotkan graf. Kita akan guna koordinat-koordinat yang diberikan tu. Kita macam plot graf kita ni sama macam kita buat koordinat. Okey, jadi koordinat yang pertama adalah 0.024 dengan 5. Macam tu lah kita plotkan dia punya graf dan kita sambungkan titik-titiknya. Okey, macam mana kita nak tentukan arus tadi berubah secara songsang dengan R? Adalah kita melihat sama ada garis yang kita bina tadi, garis untuk persamaan tadi, kena atau tidak pada titik asalan. Okey, jadi so daripada graf ini dapat kita lihat, graf menyentuh asalan. Okey, maka kesimpulannya I berubah secara songsang dengan R, di mana keadaan I
berkadar langsung dengan 1 per R. Okey, soalan yang ketiga, ungkapkan G dalam sebutan hash. Diberi G dan juga hash. Okey, A, hubungannya adalah G berubah secara songsang dengan hash, maka G sama dengan K per hash dan K sama dengan G hash. Masukkan nilai G dan nilai hash yang diberi dalam soalan dan kita akan dapat nilai nilai K nya adalah 1.2. Maka dengan nilai K 1.2 tadi kita masukkan dalam persamaan G, maka G sama dengan 1.2 per hash. Okey, soalan B, G berubah secara songsang dengan hash kuasa 2, maka G sama dengan K per hash kuasa 2. Cari nilai K, iaitu G hash kuasa 2 tadi. Masukkan nilai G dan nilai hash dan kita akan dapat K sama dengan 9.6. Maka persamaan untuk G 9.6 per hash kuasa 2. Okey, soalan C, G berubah secara songsang dengan punca kuasa 3 hash. Okey, maka G sama dengan K per punca kuasa 3 hash, di mana K kita akan dapat dengan cara G darab dengan punca kuasa 3 hash. Gantikan nilai G dan hash ni yang diberi, maka kita akan dapat nilai K, iaitu 0.3. Gantikan 0.3 dalam persamaan G, maka kita akan dapat G sama dengan 0.3 per punca kuasa 3 hash. Okey, untuk soalan keempat, diberi Y berkadar langsung dengan 1 per X. Okey, cara sebutannya lain. Y berkadar langsung dengan 1 per X. Kalau kita nak guna perkataan songsang, Y berubah secara songsang dengan X. Itu perbezaan cara kita nak pronounce, kita nak sebut dia. Okay, untuk soalan A tadi, Y sama dengan K per X. K sama dengan XY. Kita gantikan nilai Y dan X pasangan yang telah diberi, sebab kita nak cari nilai K. Okay, so kita masukkan nilainya, kita akan dapat K sama dengan 8. Okay, persamaan untuk Y, gantikan K tadi dengan 8, maka kita dapat Y sama dengan 8 per X. Okay, dengan menggunakan Y sama dengan 8 per X tadi, barulah kita masukkan, kita gantikan nilai X yang diberi, iaitu 0.04, sebab kita nak cari nilai Y pula. Okay, kat sini kita akan dapat Y sama dengan 450. Okay, soalan B, Y berkadar langsung dengan 1 per X kuasa 3. So, kita gantikan dalam bentuk persamaan. Y sama dengan K per X kuasa 3. Gantikan dengan nilai Y dan juga nilai X. K kita dapat 2048. Okay, gantikan dalam persamaan Y pula. So, kita ada dua kali penggantian. Okay, penggantian yang pertama untuk cari nilai K. Penggantian yang kedua apabila K kita dah dapat untuk cari nilai yang seterusnya. Okay, so dalam kes ini, X 0.04, Y tidak diketahui. Jadi kita gantikan 0.04 tadi dalam persamaan Y untuk cari nilai Y. Jadi Y bersamaan dengan 32 juta. Okay, soalan C, Y berkadar langsung dengan 1 per X kuasa 1 per 2. Okay, maka Y sama dengan K per X kuasa 1 per 2, di mana K sama dengan X kuasa 1 per 2 Y. Okay, gantikan nilai Y dan X, maka K sama dengan 2. Okay, gantikan nilai X pula untuk cari nilai Y, maka Y yang kita dapat adalah 10. Okay, seterusnya soalan D, Y berkadar langsung dengan 1 per punca kuasa 3X. Okay, maka Y sama dengan K per punca kuasa 3X dan K sama dengan punca kuasa 3X darab dengan Y. Gantikan nilai X dan juga Y, maka K kita akan dapat 1.26. Okay, masukkan dalam persamaan Y. Y sama dengan 1.26 per punca kuasa 3X dan masukkan nilai X pula untuk cari nilai Y. Kita akan dapat Y sama dengan 3.68. Okay, seterusnya soalan nombor 5. Untuk menentukan nilai S dan T bagi setiap situasi. Okay, soalan A, Y berubah secara songsang dengan X ataupun Y berkadar langsung dengan 1 per X, di mana Y sama dengan K per X dan K sama dengan X per Y, XY. Okay, gantikan X3 dan Y2, mana pasangan yang cukup pasangannya, maksud nilai X dan nilai Y dia ada cukup untuk kita cari nilai K. So, bila kita gantikan nilai
X dan Y tadi, kita akan dapat K sama dengan 6. Maka persamaan Y nya adalah Y sama dengan 6 per X. Sekarang baru kita cari satu persatu, di mana X itu bernilai S dan Y bernilai 1.5. Gantikan dalam persamaan Y, kita akan dapat S bernilai 4. Okey, yang kedua adalah di mana X bernilai 5 dan Y bernilai T. Gantikan nilai-nilai yang kita dapat tadi yang dah diberi, maka kita akan dapat T sama dengan 1.2. Seterusnya soalan B, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X, iaitu Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Okay, bila kita sebut songsang je, dia akan jadi 1 per. Maka 1 tadi kita ganti dengan nilai K untuk kita cari nilai pemalar. So kat sini K sama dengan punca kuasa 2X Y. Okay, diberi X 9 per 4 dan Y 8. Gantikan dalam persamaan K, kita akan dapat K 12. Kemudian gantikan 12 tadi, nilai K tadi dalam persamaan Y, iaitu Y sama dengan 12 per punca kuasa 2X. Okey, untuk kes yang pertama, di mana X bernilai S dan Y bernilai 2.4. Kat sini cikgu nak minta maaf awal-awal. Masa cikgu buat video ni, cikgu lupa nak gantikan nilai X tu dengan S. Okey, jalan kerja macam biasa. Jadi Y, kita gantikan Y dengan 2.4. So kita akan dapat dalam bentuk ni. Kemudian 2.4 punca kuasa 2X tadi kita bawa ke sebelah kiri, dia jadi darab dengan 2.4, maka sama dengan 12. Okey, so sekarang punca kuasa 2X 2.4 tu pindah pula ke sebelah kanan, dia jadi 12 bahagi 2.4, iaitu bersamaan dengan 5. Tekan kalkulator, 12 bahagi 2.4 dapat 5. X kita tadi masih lagi dalam bentuk punca kuasa 2. Okay, so kita nak buang punca kuasa 2, so nilai X sama dengan punca kuasa 2 pindah ke sebelah kanan akan jadi kuasa 2. Okay, so siapa yang kuasa 2? So, apa yang ada duduk kat sebelah kanan, itu yang kita kuasa 2, iaitu 5 kuasa 2. Akhirnya kita akan dapat X sama dengan 25. Okay, X ni cikgu nak para pelajar tukar kepada S. Cikgu minta maaf sebab cikgu tak perasan tadi. Masa buat video tak perasan X tu sepatutnya ganti terus dengan nilai S, sebab soalan minta hitung nilai S dan nilai T. Jadi kat sini cikgu minta para pelajar tukar X tadi kepada S. Okey, yang kedua, apabila X bernilai 0.04 dan Y bernilai T, yang ini direct saja, tak ada belit-belit. Okay. Gantikan Y dengan T, kemudian X dengan 0.04, terus dapat nilai T, iaitu sama dengan 60. Okey, soalan ke-6. Okey, para pelajar boleh baca. Cikgu cuma nak highlight terus kepada apa yang diminta. T berubah secara songsang dengan M. Jadi untuk soalan A, maka T sama dengan K per M, di mana K sama dengan MT. Gantikan nilai M 6 dan T 10, maka kita akan dapat nilai K nya 60. Okey, so dalam bentuk ungkapkan T dalam sebutan M tadi, so T sama dengan 60 per M. Okey, untuk soalan B, menggunakan maklumat yang diberi M sama dengan 8 dan T sama dengan P, gantikan nilai tersebut dalam persamaan T. Maka P sama dengan 60 per 8, P terus dapat 7.5. Okey, untuk kes yang kedua, di mana M bernilai Q dan T bernilai 4. Okey, 4 sama dengan 60 bahagi Q. Okey, Q ni kita pindahkan ke sebelah kiri, maka kita akan dapat 4Q sama dengan 60 dan Q sama dengan 15. Okey, sebenarnya daripada step yang 4 sama dengan 60 per Q tadi, kalau kita boleh kira secara congak, 60 bahagi berapa dapat 4. Kita tahu 60 bahagi 15 dapat 4, maka Q adalah 15. Okey, cara macam tu pun boleh juga, tak perlu pengiraan yang pindah-pindah macam cikgu tunjukkan. Okey, sebab nombor dia kecil. Okey, kemudian soalan terakhir, para pelajar boleh baca. Apa yang cikgu nak tengok di sini adalah ungkapkan T dalam sebutan G, di mana T itu berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 G. Okey, so T sama dengan K per G, punca kuasa 2G, dan K sama dengan T darab dengan punca kuasa 2G. Diberi T 1.01 dan G 9.85, gantikan dalam persamaan K. Kita akan dapat K sama dengan 3.1699. Okey, kemudian gantikan K tadi dalam persamaan T. Okey, so dapat
T sama dengan 3.1699 per punca kuasa 2G. Okey. Selesai untuk ketujuh-tujuh soalan yang cikgu ambil daripada latihan buku teks tadi. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di lain perkongsian. Terima kasih kerana telah menonton video cikgu, dan Assalamualaikum.